Okey, yang pertama khalaqnakum. Yang kedua syu'uban. Yang ketiga lita'arafu. Okey, yang keempat pelajar sekalian, atqakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi pelajar sekalian dalam Yunar Channel untuk bahan-bahan khususnya PDP Pendidikan Islam tertumpu kepada penilaian ataupun latihan. Jadi pelajar boleh memilih sama ada untuk membuat ulang kaji ataupun untuk menjawab semua soalan yang ada di bahagian penilaian ini ataupun menjawab beberapa soalan sahaja. Terima kasih kepada yang subscribe channel ini untuk mendapatkan bahan khusus untuk PDP, pembacaan Al-Quran, zikir dan perkongsian aplikasi. Kita teruskan perbincangan kita pada hari ini bahagian penilaian bidang Al-Quran, pelajaran ke-6 Kepelbagaian Bangsa dalam Islam, muka surat 54, buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5. Soalan pertama ataupun arahan yang pertama. Baca ayat 13 surah Al-Hujurat di hadapan guru secara bertajwid. Jika sekarang ni anda boleh, pelajar sekalian boleh hantar rakaman bacaan ataupun bila bersemuka nanti boleh baca di hadapan guru. Okey, yang ni sebenarnya lebih baik. Sebab apa kita menghadap ataupun berhadapan dengan guru kita. Baik, untuk makluman semua pelajar, ayat ini surah Al-Hujurat ayat 13 adalah merupakan ayat tilawah dalam UTQH. Jadi sama-sama pelajar kita baca ayat ni dengan lancar dan bertajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Okey, selesai kita membaca ayat ini. Okey, soalan yang kedua. Apakah maksud potongan ayat berikut? Okey, yang pertama khalaqnakum. Yang kedua syu'uban. Yang ketiga lita'arafu. Okey, yang keempat pelajar sekalian, atqakum. Okey, kalau kita lihat ayat yang kita baca tadi, mana kedudukan potongan ayat ini? Khalaqnakum di sini, syu'uban di mana? Okey, sini. Lita'arafu di sini. Atqakum di sini, ada 4. Baik, khalaqnakum apa maksud dia? Khalaqnakum, menciptakan kamu. Okey, kat sini Okey, ini jawapan yang pertama. Jadi pelajar tulis khalaqnakum. Okey, ini jawapan dia, menciptakan kamu. Baik, yang kedua syu'uban.
Okey, syu'uban. Okey, di sini ada qabaila wa qabaila. Qabaila ni berpuak-puak. Syu'uban, pelbagai bangsa. Okey, ini jawapan yang kedua. Syu'uban, pelbagai bangsa. Lita'arafu. Okey, sini supaya kamu saling berkenalan. Okey. Ini yang ketiga. Li ni supaya kamu saling berkenalan. Okey. Atqakum di mana? Indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa. Okey, di sini. Kita lupa saya nak garis. Nanti jangan bazirkan masa bila keluar soalan SPM untuk menjawab potongan ayat ini. Kita tulis semua ni sekali, kita hafal, tak perlu dia hanya keluar potongan ayat sahaja. Ataupun dalam latihan pendidikan Islam pada kali ini, tak perlu salin ni, kita salin maksud khusus ni sahaja, potongan ayat. Orang yang paling bertakwa. Nombor 4. Okey, selesai soalan yang kedua. Seterusnya soalan yang ketiga dalam bahagian penilaian buku teks menjelaskan sebab turun ayat 13 surah Al-Hujurat yang kita baca tadi. Untuk makluman semua, dalam pengetahuan saya, setakat ini belum ada makluman berkaitan dengan soalan SPM yang berbentuk sebegini, sebab turun ayat ataupun asbabun nuzul. Ia hanya keluar dalam pendidikan Quran dan Sunnah lah. Okey. Untuk SPM, setakat ni yang dimaklumkan dalam pengetahuan saya, setakat yang masuk adalah potongan ayat. Okey, sebegini. Okey, namun jika ada sebarang makluman ataupun pembetulan daripada video saya, pelajar boleh tengok di bahagian ruangan komen di bawah. Nanti saya akan pinkan komen yang daripada saya, sama ada untuk pembetulan ataupun penambahan makluman. Jadi elok juga kita mengetahui asbabun nuzul turunnya ayat ini. Sebab apa turun? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta Sayyidina Bilal bin Rabah melaungkan azan semasa pembukaan kota Mekah. Di situ terdapat sahabat yang telah menerendah kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Jibril alaihissalam telah memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan para sahabat tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dan bertanyakan tentang tindakan mereka yang memandang rendah kepada Sayyidina Bilal. Lalu turunlah ayat ini untuk kita meraihkan kepelbagaian bangsa yang tidak membezakan warna kulit, tidak membezakan kaum, kerana kita semua sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membezakan kita adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selesai soalan ketiga. Seterusnya soalan keempat. Terangkan, perlu masuk isi dan huraian mengapakah kita dituntut. Okey, mengapa kita kena bagi sebab. Kita dituntut untuk saling mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa dan kaum. Okey, intro jawapan. Okey, di sini pelajar nak tambah ialah pun boleh. 2 titik bertindih pun boleh. Menjalin perpaduan dan perhubungan yang harmoni. Sebab tu kita dituntut untuk saling mengenali. Isi agar hidup aman damai. Huraian.
mengiktiraf kemuliaan dan harga diri manusia. Isi, tanpa mengira rupa paras dan kaum. Huraian. Selesai soalan keempat. Seterusnya soalan yang kelima. Bagaimanakah sifat takwa boleh membentuk perpaduan? Bagaimanakah takwa ini membentuk perpaduan? Intro pada jawapan. Untuk makluman semua, jawapan ini saya ambil daripada buku teks dekat Islam yang menerangkan keutamaan takwa yang dapat membentuk perpaduan. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat jantina atau bangsa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memandang hati dan amalan hamba-Nya. Pertama. Yang kedua, bagaimana sifat takwa dapat membentuk perpaduan? Menunaikan hak sama manusia walaupun berbeza kaum dan budaya, kerana perkara itu merupakan sebahagian daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dilaksanakan. Kedua-dua jawapan ini menunjukkan bahawa jika yang pertama menuntut kepada kita dianjurkan untuk tidak membezakan antara jantina dan bangsa, kerana Allah melihat kita berdasarkan kepada hati dan amalan hamba-Nya. Ia dapat membentuk perpaduan. Yang kedua pun sama, tidak melihat manusia daripada segi kaum dan budaya, kerana kita mulia disebabkan agama. Jadi kita perlu menunaikan hak sama manusia, kerana perkara itu merupakan sebahagian daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala jika kita bertakwa. Kita akan melakukan perkara ini, seterusnya dapat juga membentuk perpaduan. Pelajar juga boleh melihat jawapan yang lain selain daripada yang saya berikan tadi. Keutamaan takwa antaranya yang lain, bagaimana dapat membentuk perpaduan. Sifat takwa itu dapat menjadikan manusia sama sahaja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapan ini berada di muka surat 53 bersama dengan pengajaran ayat. Seterusnya soalan ke-6. Terangkan isi dan huraian 2. Pengajaran ayat. Intro jawapan. Pertama, mulakan jawapan pengajaran dengan kita hendaklah saling bekerjasama supaya dapat membina kehidupan yang harmoni. Huraian. Yang kedua, kita hendaklah menghormati kepelbagaian budaya. Isi, supaya wujud persefahaman dalam kalangan masyarakat. Huraian. Okey, selesai soalan ke-6. Okey, seterusnya soalan terakhir, soalan ke-7. Stimulus. Kepelbagaian bangsa memberikan peluang bagi membina interaksi yang harmoni. Kepelbagaian bangsa memberi peluang membina interaksi. Ini poin dia, poin dalam stimulus. Kemukakan hujah anda untuk menyokong. Kita tak boleh tolak, kita mesti sokong. Okey, boleh kita mulakan jawapan kebat kita dengan hujah saya. Ini tak masuk isi lagi. Isi, huraian lengkap, kesimpulan. Kita dapat mengenali budaya yang berbeza. Isi. Bagaimana kita nak keluarkan isi ini? Kepelbagaian bangsa dapat memberi peluang
interaksi yang harmoni. Melalui apa? Melalui budaya. Yang ni kita kena fikirlah, ya sekalian. Budaya yang berbeza antara pelbagai bangsa dapat mewujudkan interaksi yang harmoni melalui budaya yang pelbagai. Kerana huraian, setiap kaum dan bangsa mempunyai budaya mereka yang tersendiri. Okey, ini huraian. Okey, isi dah, huraian dah. Seterusnya huraian lengkap. Kesannya, perpaduan dan interaksi yang harmoni. Okey, kita ambil saja perkataan. Jangan ulang kesemuanya. Kesannya perpaduan dan interaksi yang harmoni antara kaum dapat dipupuk. Okey, ini huraian lengkap merujuk kepada stimulus. Kita menjawab balik. Kita memberikan hujah untuk menyokong. Oleh itu, okey, ini kesimpulan. Kita hendaklah sentiasa berusaha untuk mengekalkan keharmonian. Kesimpulan daripada sini adalah kita memberikan saranan untuk usaha kekal keharmonian antara kaum agar kita penghurai dapat hidup aman damai di negara ini. Barulah komplit kesimpulan kita. Okey, jadi selesai untuk kita menjawab soalan kebat. Baik pelajar sekalian, setakat itu saja perbincangan kita berkaitan dengan bahagian penilaian untuk tajuk kepelbagaian bangsa dalam Islam pada hari ini. Sama-sama kita menjaga perpaduan kaum antara di Malaysia, Melayu, Cina dan India, kerana Allah tidak memuliakan kita dengan bangsa, tetapi Allah memuliakan kita dengan agama. Kita perlu memuliakan sahabat kita, jiran kita, semuanya, kerana mereka adalah manusia. Lebih-lebih lagi, kaum yang berbeza dengan kita dan mereka beragama Islam. Sama-sama kita menjaga keharmonian negara agar hidup aman dan damai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.